Buletin Didik 9 Julai bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 4 buah sekolah yang terjejas dalam tragedi kepala air dan banjir lumpur di Baling Kedah sedang diambil tindakan pembersihan. Ia sebagai persediaan sebelum sesi persekolahan bermula pada Selasa depan. Menurut bomba, sekolah yang terjejas adalah Sekolah Kebangsaan Kuala Kupang, Sekolah Kebangsaan Said Sheikh, Sekolah Menengah Agama Yayasan Khairiyah dan Sekolah Rendah Islam Darul Ulum. Program gotong royong melibatkan kerjasama pihak bomba, Angkatan Pertahanan Awam APM, Pasukan Gerakan Am PGA, warga pendidik, ibu bapa dan masyarakat setempat serta Gabungan Pilot Darat Malaysia GPDM. Semua yang terjejas setakat ini kita dah ambil tindakan. Tindakan pembersihan daripada kelas-kelas yang terlibat dan juga asrama-asrama yang terlibat untuk sekolah-sekolah yang terkesan dengan banjir ini. Pihak GPDM menghantar 500 jentera melibatkan lori, jentolak, traktor dan peralatan mencuci sebagai membantu membersihkan sekolah, fasiliti awam dan rumah kediaman yang terjejas. Hari ini kita untuk pembersihan padang. Untuk padang ni, lepas tu kita bersedialah untuk keluarkan barang-barang ni dan kami memastikan bahawa murid-murid ni dapat bersekolah pada hari Selasa ni, insya-Allah. Kami bukan sekolah sini saja, sekolah Syekh kan. Sekolah yang terdekat yang mengalami banjir itulah. Perkhidmatan yang disediakan mereka adalah percuma sejak hari pertama tragedi banjir berlaku yang dibantu oleh rakan GPDM dari beberapa negeri lain. Dalam pada itu, Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badli Shah Sultan Salehuddin berkenan mencemaduli membersihkan pekarangan Sekolah Kebangsaan Kuala Kupang Baling Kedah siang tadi. Berangkat sama Raja Puan Muda Kedah Cik Puan Muda Zahida Muhammad Arif. Difahamkan kelas program pendidikan khas integrasi PPKI sekolah terbabit paling teruk terjejas pada banjir kali ini. Lumpur dalam bangunan dikatakan telah selesai dibersihkan, hanya kekotoran dalam longkang di pekarangan sekolah sahaja yang masih tinggal. Tengku Sarafuddin Badli Shah turut menzahirkan rasa sedih dengan tragedi di daerah Baling itu dan ini kejadian kedua selepas kejadian hampir sama berlaku di Yan tahun lalu. Tengok baliklah, kalau duduk yang kawasan yang berbahaya tepi-tepi sungai itu, kita sekarang ni kita kena pindah lah, ya. Tapi bukan kat kawasan ini saja. Ni kena satu Kedah. Tengok kawasan yang bukit-bukit yang satu Kedah yang bahaya ni, kita kena duduk kat tempat yang lebih selamat lah, ya. Sebab hujan lebat hakisan ni dah berlaku bertahun-tahun. Proses membersih ini dijangka berterusan dilakukan pihak berwajib dan beberapa NGO walaupun esok adalah cuti umum Hari Raya Korban di seluruh negara. Dua pelajar The British International School of Kuala Lumpur BSKL berjaya mengumpul dana RM81,000 bagi menyokong kempen pemuliharaan Harimau Malaya. Jumlah dana itu mengatasi kempen pra-pandemik 2019-2020 yang berjaya mengumpul RM43,500 sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan dana terkumpul RM124,500. Sasha Philip yang berusia 8 tahun memulakan kempen itu sejak 2019 selepas terbabit dalam projek penyelidikan mengenai haiwan terancam antaranya Harimau Malaya. Usaha itu mendapat sokongan daripada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan, Tabung Hidupan Liar Sedunia WWF dan Perikatan Pemeliharaan Harimau Kebangsaan MyCat. Untuk tahun ini, adik lelakinya Zack yang berusia 6 tahun mengetuai aktiviti kumpulan itu di sekolah rendah dengan berperanan menyebarkan melalui platform digital. Ia adalah bagi memastikan kempen BSKL untuk Harimau Malaya dapat diteruskan ke peringkat sekolah menengah. Zack berkata spesies Harimau Malaya semakin terancam disebabkan tindakan manusia dan kini tiba masanya mengembalikan kehidupan populasi haiwan itu. Tambahnya lagi, walaupun pada usia masih muda, tidak bermakna mereka tidak boleh melakukan sesuatu untuk terus memelihara haiwan terancam itu. Antara aktiviti yang dijalankan menerusi kempen itu adalah bengkel kesedaran, pertandingan, pameran, ceramah dan penjualan berterusan BSKL untuk barangan Harimau Malaya. Sementara itu, Ketua Pengarah Perhilitan Datuk Abdul Kadir Abu Hashim berkata, pelbagai usaha dijalankan kerajaan dalam memastikan pemeliharaan hidupan liar terutama Harimau Malaya. Beliau turut menyeru sokongan orang ramai untuk bersama-sama menyokong usaha kerajaan dalam memenuhi komitmen memelihara Harimau Malaya yang menjadi kebanggaan negara.
Kembali di Buletin Didik. Lebuh Raya Utara Selatan dijangka terus sesak menjelang sambutan perayaan Aidiladha esok. Ketua Kecemerlangan Operasi PLAS Malaysia Berhad PLAS Muhammad Yusof Abdul Aziz berkata, sebanyak 1.93 juta kenderaan direkod menggunakan laluan ini dalam tempoh 30 jam bermula semalam. Jelas Muhammad Yusof, peningkatan jumlah kenderaan itu sudah dijangkakan berbanding 1.6 juta kenderaan untuk tempoh sama pada hari biasa. Trend aliran trafik tinggi tambahnya bermula petang semalam selepas waktu bekerja dan berterusan hingga tengah malam tadi sebelum aliran trafik menyusut sekitar jam 4.30 pagi tadi. Bagaimanapun bermula kira-kira jam 8 pagi tadi, aliran trafik ke utara dan selatan mula meningkat semula dan trend ini dijangka berterusan sehingga malam ini. Sementara itu, aliran trafik Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT2 mulai meningkat susulan pertambahan jumlah kenderaan sejak awal pagi tadi. Bagaimanapun trafik berjalan lancar dan hanya berlaku sedikit kesesakan di susul keluar LPT2 Kuala Terengganu ke Kota Baru. Ada yang memandu lebih 12 jam dari ibu negara untuk pulang menyambut Hari Raya Aidiladha di kampung gara-gara kesesakan teruk di Gombak dan juga Bentong. Saya sampai di Gombak pukul 5, sampai ke Bentong pukul 7 pagi. 3 jam. Abang duduk dalam kereta lah masa tu? Dalam kereta. Ini, Ikut mana sekarang ni dalam perjalanan nak balik ke? Pasir Putih. So daripada situ kita orang nampak lepas kita orang sampai Kuantan tu dah jam teruk lah. Kat situ alhamdulillah. Memang saya orang asal Terengganu, nak balik ke rumah ni lah, ke rumah adik-beradik lah kat sana. Mungkin ada buat sikit lah, ada korban sikit lah kat sana. Jam Faruk lah malam. Saya daripada Puchong sampai ke bertolak daripada Puchong tu pukul 1. Lepas tu sampai Gombak dalam pukul 2 pun masih di Gombak lagi. Lepas tu kira dalam pukul 3, pukul 4 pun masih sesak lah, jalan jam teruk. Lepas tu ramai berhenti tepi, share Petronas apa semua. Solat pun kadang-kadang depan kereta macam tu, tepi jalan je. Sebab jalan memang tak gerak lah, ramai tidur tepi jalan apa semua. Masing-masing ditemui sangat teruja untuk pulang ke kampung halaman untuk melaksanakan ibadah korban yang sudah lama dirancang dan tertangguh hampir 2 tahun akibat pandemik COVID-19. Sejak semalam, hampir 55,000 kenderaan menggunakan laluan LPT2 berbanding 18,000 kenderaan pada hari-hari biasa. Kempen Jom Balik Kampung Aidiladha anjuran Hot FM, Buletin FM dan Molek FM malam semalam meraihkan 56 pendengar setia pulang beraya ke 3 destinasi utama iaitu Pantai Timur, Selatan dan Utara Tanah Air. Inisiatif bertujuan memudahkan pendengar yang tidak mempunyai kenderaan atau tidak dapat membeli tiket untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Kempen dilancarkan sebulan lalu mendapat sambutan memberangsangkan sejak dibuka untuk penyertaan. Ia juga bertujuan sebagai penghargaan kepada pendengar radio di bawah naungan Media Prima Audio MPA. Acara pelepasan malam semalam berlangsung di Pekarangan Seri Pentas, Bandar Utama. Sebagai tanda penghargaan kepada pendengar-pendengar radio-radio di rangkaian MPA. Sambutan so far macam mana? Alhamdulillah sangat memberangsangkan, di mana masa 2 minggu pertama bila kami war-warkan benda ni di radio, orang yang hantar entry itu sangat ramai. Dan untuk seperti anda boleh lihat belakang ni, 3 bas penuh. Bagi pendengar Molek FM ini, dia rasa teruja dapat pulang beraya ke Pantai Timur bersama 2 adik yang lain. Nak beli tiket pun, tiket flight mahal, tiket bas memang dah tak ada, nak survey hari tu memang tak ada. Dapat pula Molek saja. Saya happy lah, rasa happy sangat. Dapat mesej kata berjaya, so saya rasa memang happy. Terima kasih Molek FM. Pendengar Hot FM ini pula tidak menyangka penyertaan sulungnya berjaya. Dia bersama isteri dan 2 anak akhirnya dapat pulang beraya ke utara selepas tidak dapat membeli tiket bas. Alhamdulillah lah kan dapat tiket percuma ni. Saya nak balik ke mana ni? Saya nak balik ke Alostar Utara. Balik ke utara lah. Memang dapat sekali hantar penyataan untuk anak-anak. 4 kali. 3 bas disediakan dan kempen ini dijangka diteruskan pada masa akan datang. Berdepan dengan risiko digigit, dicakar dan diserang haiwan liar,
Itu antara cabaran tugasan sebagai veterina hidupan liar atau wildlife veterina. Namun situasi itu tidak mematahkan semangat mereka untuk menyelamatkan dan merawat haiwan terbabit supaya dapat meneruskan kehidupan dalam keadaan kesihatan yang baik. Laporannya dalam segmen Kerjaya Pilihan minggu ini. Tidak seperti doktor haiwan di klinik, bidang tugasan veterina hidupan liar disifatkan lebih mencabar. Berdepan dengan binatang yang lebih ganas, agresif dan di luar jangkaan, merawat haiwan-haiwan ini bukanlah sesuatu yang mudah. Pengarah veterina Zoo Negara Dr. Mat Naim Ramli sendiri pernah melalui beberapa detik yang mencemaskan ketika merawat haiwan-haiwan di sini. Pernah kita bias orang hutan dan kita rasa dia dah complete ditidurkan, tapi rupanya belum lagi, jadi dia sempat gigit kita. Ada berlaku, saya pun pernah kena kan. Jadi orang kata pengalaman daripada kes-kes sebegini akan mematangkan kita kan. Kalau kita semua kes berjalan dengan sempurna dengan lancar, kita biasanya lepas tu kita akan terlupa kan, kita kurang berhati-hati. Berkhidmat di Zoo Negara lebih 17 tahun, tugasan harian beliau dibantu oleh 2 veterina lain. Di bawah seliaan beliau, mereka merawat lebih 400 spesies hidupan liar yang ditempatkan di premis berkeluasan lebih 40.47 hektar. Kita memerlukan sudah pasti kerjasama daripada penjaga haiwan itu sendiri yang akan membuat laporan kepada kita, sebab tugas utama semasa penjaga haiwan ini masuk kerja adalah melihat keadaan haiwan itu sendiri. Apa tanda-tanda yang tidak normal berlaku pada haiwan di bawah jagaannya, dan jika ada sebarang ketidaknormalan berlaku, mereka akan alert pihak hospital, pihak doktor veterina untuk mengambil tindakan selanjutnya. Bukan sekadar merawat, sebagai veterina hidupan liar, beliau juga perlu memastikan kebajikan, keselamatan, kesihatan serta kualiti kehidupan haiwan-haiwan ini berada pada tahap terbaik. Penyakit yang dihadapi oleh di dalam zoo ni lebih kepada kecederaan sesama sendiri ya. Ada yang tak compatible dalam grup ya, jantan lebih ni akan attack jantan muda kan. Jadi ini yang bersifat dalam kumpulan, dan ada yang bersifat sendiri. Apabila kita introducekan ke dalam kumpulan, tak dapat diterima oleh kumpulan, juga akan dicederakan oleh ahli kumpulan yang lain. Jadi behavior, tingkah laku antara spesies perlu kita ketahui untuk mengelakkan, meminimalkan masalah-masalah ini. Tugasan sebagai veterina hidupan liar turut menuntut kesabaran yang tinggi, kerana seperti juga manusia, setiap haiwan mempunyai mood tersendiri. Biarpun kebanyakannya sudah dilatih dan dijinakkan, rutin untuk mendekati serta memantau kesihatan haiwan-haiwan ini perlu dilakukan dalam suasana yang tenang, tanpa memberi tekanan berlebihan kepada mereka. Kebanyakan haiwan ni dia orang kata dia ada dendam kepada veterina lah, yang buat injection, yang bagi dan sebagainya kan. Approach dah pernah bagi ubat pelali misalnya, dia dah tahu bila dia tengok veterina datang dia tak selesa. Jadi pendekatan training, pendekatan secara lebih orang kata lebih berkasih sayang lah, perlu dilakukan. Dan antaranya adalah crate training. Crate training bermaksud kita confine binatang ni dalam satu kawasan yang kecil, kita dapat menyekat gerakan dia, dan situ kita dapat bagi injection misalnya. Peluang pekerjaan sebagai veterina hidupan liar dilihat mempunyai masa depan yang cerah, memandangkan ia mendapat permintaan yang sangat tinggi. Terdapat lebih 30 zoo di seluruh negara. Kebanyakannya masih memerlukan veterina hidupan liar sepenuh masa.
Umat Islam di Arab Saudi mula menyambut Hari Raya Aidiladha hari ini. Sambutan diadakan sehari selepas Hari Wukuf di Arafah. Untuk solat subuh di depan Kaabah ini misalnya, ribuan penduduk terutama jemaah haji hadir. Acara lain yang kebiasaannya dilakukan ketika sambutan Aidiladha termasuk melakukan sembelihan binatang korban. Sama seperti di negara-negara lain, daging korban itu kemudian akan diagihkan kepada golongan memerlukan, saudara mara dan sahabat handai. Bagi umat Islam di Malaysia dan negara lain di Asia Tenggara khususnya, Hari Raya Aidiladha akan disambut esok. Dianggarkan antara 850,000 dan sejuta umat Islam menunaikan haji pada tahun ini. Pegawai eksekutif Tesla Elon Musk mengumumkan beliau bakal membatalkan perjanjian $44 bilion Amerika bersamaan 194 bilion ringgit bagi pembelian Twitter. Dalam satu kenyataan, Musk berkata langkah itu diambil selepas syarikat gergasi media sosial itu gagal mengemukakan maklumat tentang akaun palsu di platform itu. Peguam Musk memberitahu Twitter gagal atau enggan bertindak kepada beberapa permintaan anak guamnya berkenaan maklumat akaun palsu atau spam yang terdapat di platform tersebut. Maklumat ini penting bagi mengukur prestasi sebenar kedudukan syarikat itu. Sementara itu, Twitter dalam reaksi segera memaklumkan akan menyaman Musk susulan tindakan membatalkan pembelian. Sebelum ini, Musk memberi amaran akan membatalkan pembelian itu jika Twitter gagal mengemukakan bukti jumlah akaun spam atau bot merangkumi lebih rendah daripada 5% keseluruhan pengguna perkhidmatan media sosial itu. Baik, seekor anak kambing di Pakistan menjadi perhatian dunia apabila mempunyai telinga yang panjang. Anak kambing bernama Simba ini mempunyai telinga mencecah 56 cm hingga menyentuh tanah ketika ia berjalan. Menurut pemiliknya Muhammad Hassan Narijo, keunikan pada Simba yang dilahirkan pada 4 Jun lalu kemungkinan membolehkannya mencipta rekod dunia baru apabila mencapai saiz telinga terpanjang. Simba yang baru berusia beberapa minggu merupakan baka Nubian yang terkenal dengan telinga yang panjang. Telinga anak kambing ini terlalu panjang, kemungkinan disebabkan mutasi genetik asalnya. Namun keunikan tersebut memberi kelebihan tersendiri, iaitu membantu haiwan berkenaan berdepan cuaca panas. Adat pengebumian tempayan diamalkan oleh masyarakat di Sabah, Sarawak dan Terengganu. Menurut Muzium Negara, pentarikhan ke atas amalan ini di Gua Niah, Sarawak berusia akhir abad ke-2 sebelum Masihi, di mana tembikar tanah digunakan untuk menyimpan abu dan tulang mayat yang dibakar. Terdapat kesan-kesan damar yang digunakan untuk membakar mayat pada tulang-tulang yang disimpan di dalam tempayan. Terdapat juga beberapa kaedah pengebumian tempayan diamalkan masyarakat di Sabah dan Sarawak, di mana beberapa individu dimasukkan ke dalam satu tempayan. Dengan kaedah ini, mayat dibiarkan reput di tempat yang selamat. Kemudian tulang serta tengkorak diambil dan disusun di dalam tempayan untuk dikebumikan dengan meletakkannya di atas lantai gua-gua batu kapur. Masyarakat Kelabit di Sarawak pula meletakkan tempayan mayat berhampiran struktur megalit yang dibina khas di suatu kawasan di dalam hutan. Masih di Buletin Didik, Sukan, Bola Sepak Piala FA, Selangor mengesahkan tempat ke peringkat suku akhir apabila menundukkan KL City 1-0. Tindakan penjaga gol Samuel Somerville meninggalkan gawang nyaris memakan diri. Percubaan Zafri Yahya melambung. Kemasukan Alif Haikal Luqman Hakim Lau mengubah nasib Selangor. Dia yang tidak dikawal mudah meletakkan bola ke dalam gawang KL. Peluang KL untuk menyamakan kedudukan, percubaan Jordan Mintah ditolak keluar penjaga gol Selangor Samuel Somerville. Menang 1-0, Selangor dijadual menentang Sabah pada peringkat suku akhir 23 Julai depan. Beralih ke tenis kejuaraan Wimbledon, pilihan utama Novak Djokovic dari Serbia berdepan sandaran tuan rumah Cameron Norrie.
Menang set pertama, kegembiraan penyokong Nori yang juga pilihan ke-9 tidak lama. Set berikutnya prestasi Nori tiba-tiba merudum. Keadaan itu berterusan dalam set ketiga dan keempat. Nori semakin hilang tumpuan dan beberapa kali gagal membalas pukulan Djokovic. Tamat permainan, keputusan sah memihak Djokovic. Djokovic menang 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 dan sudah 8 kali mara ke perlawanan akhir Wimbledon. Sesi kelayakan Formula One Grand Prix Austria. Masih ada yang tidak kena dengan dua pelumba Mercedes, Lewis Hamilton dan George Russell. Belum pun tamat sesi kelayakan, kedua-duanya sudah terlibat kemalangan. Insiden menyebabkan Hamilton akan bermula dari petak ke-10, manakala Russell petak ke-5. Yang pasti Hamilton dan Russell masih belum mencatat sebarang kemenangan dalam perlumbaan musim ini. Pelumba Red Bull Max Verstappen membuktikan kenapa dia layak untuk muncul pendahulu keseluruhan setakat ini. Verstappen membolot kedudukan petak utama apabila mencatat masa terpantas sesi ujian kelayakan dengan catatan 1 minit 0498 saat. Dua pelumba Ferrari Charles Leclerc dan Carlos Sainz akan bermula dari dua petak berikutnya. Suasana sambutan Aidiladha di Masjidil Aqsa yang menyaksikan ribuan umat Islam berhimpun bagi menunaikan solat sunat mengakhiri buletin didik. Saya Khairi Hazam Muhammad Asri. Salam hormat dan Assalamualaikum. أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله